Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan. RUU tersebut diluluskan dengan majoriti 2/3 selepas ia dibahaskan 70 ahli parlimen. Keputusan diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul selepas undi belah bahagi diadakan. 206 ahli parlimen bersetuju, 1 tidak bersetuju, manakala 14 tidak hadir. Pindaan RUU itu antara lain memperuntukkan hak sama kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan dengan ibunya pada masa kelahiran itu seorang warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang berbanding hanya jika bapanya seorang warga negara. Pindaan itu juga bertujuan menurunkan had umur untuk memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun. Ya, saudara, fenomena air pasang besar di pantai Sri Sentosa Parit 5 Sekinchan Selangor mencatatkan bacaan setinggi 5.8 meter pukul 6 pagi tadi. Menurut Ketua Bomba Zon 7, Samsul Ma'rif Savani, satu ban pecah petang semalam akibat tekanan air yang melimpah ke kawasan Parit Kampung. Seperti mana yang kita dapat lihat pada hari ini, tepat jam 4.30 hingga pukul 5, air sedang naik dan melepasi ban. Dan dianggarkan kawasan ban yang telah dilepasi oleh air pasang besar ini sejauh 100 meter. Penduduk di kawasan terjejas turut mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi kemungkinan situasi luar jangka. Jadi kami memang pastilah tempat ini akan menjadi satu tempat ataupun punca air laut akan masuk. Jadi kita orang berbincang dalam selepas maghrib, kita orang berbincang cara bagaimana untuk mengurangkan kemasukan air laut tersebut dan mengambil inisiatif yang seperti tahun-tahun lepas kami mengisi pasir di dalam guni dan kita tempatkanlah di tempat ban pecah tersebut. Masyarakat orang asli di kawasan pedalaman Kelantan yang berisiko terputus jalan perhubungan merayu agar bantuan bakul makanan disampaikan lebih awal sebelum monsun timur laut MTL dijangka awal November ini. Setiap tahun dianggarkan lebih 3,000 penduduk terjejas dengan MTL yang diburukkan lagi dengan fenomena banjir lumpur. Penduduk terus memerlukan peralatan kelengkapan seperti kemah sebagai persediaan sekiranya perlu berpindah. Saya harap sebelum musim ke-7 lah. Jadi saya harap secepat mungkin lah. Masalah jalan, lepas tu itulah utamanya masalah jalan lah. Kalau musim biasanya kalau musim ke-7 ni memang jalan teruk lah. Kita pun tak keluar lah. Jadi itulah kita mengharap pihak kerajaan secepat mungkin lah bantuan kepada orang asli lah. Saya harap masa-masa ini kena harap kerajaan Jepang kena hantar awal barang-barang. Hujan kalau besar sangat sintilah, biasalah. Kena tolong-tolong orang ramai. Ini awal-awal ini hujan bulan 10. Tak sampai lagi hujan bulan 12, bulan 11 tadi. Bulan 10 dah hujan dah. Awal dia hujan. Saya berharap agar bantuan ini dapat diberikan lebih awal. Kita tidak mahu dia terjadi seperti tahun-tahun lepas, ada sedikit kekangan kerana kalaulah kita lewat menyediakan bantuan ini, seperti kejadian tahun lepas ada kawasan yang terputus, kita tak dapat menghantar ataupun perhantaran terpaksa dibuat lewat. Jadi ini boleh menyebabkan rakyat mungkin gusar. Jadi baiklah sekiranya bantuan-bantuan yang telah pun disiapkan ataupun disediakan oleh pihak kerajaan disampaikan lebih awal kepada kawasan-kawasan yang kita tahu sentiasa berlaku masalah banjir.
Berselindung di sebalik pusat urut dengan melakukan kegiatan tidak bermoral. Itu modus operandi dikesan Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur hasil serbuan Ops Gegar di sebuah promis lot kedai di Kepong, Kuala Lumpur. Serbuan susulan aduan awam itu bertindak menahan 25 individu dengan 3 daripadanya warga Malaysia. Premis ini didapati telah mengenakan caj perkhidmatan sebanyak RM240 satu jam. Dengan cara tempahannya terdapat 2 kaedah, iaitu kaedah dengan membuat tempahan secara atas talian melalui media sosial, WhatsApp dan juga Telegram. Dan ada juga customer yang datang secara walk-in. Dan kita dapati jumlah pelanggan antara 20 sehingga 30 orang satu hari di semasa waktu operasi. Individu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Jalan Duta untuk siasatan lanjut. Kanak-kanak perempuan 11 tahun yang hilang selepas terjun di Sungai Kampung Lokop Menggantal, Sabah ditemukan lemas. Mayat kanak-kanak kurang upaya itu dijumpai pukul 6.30 petang semalam. Mayat Indah Tawasil ditemukan pasukan penyelam di dasar sungai kira-kira 25 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Divers itu telah bersignal bahawa mangsa tadi itu mereka telah menjumpai, tapi dia tersangkut dalam satu objek yang sangat kritikal di dalam, sebab kedalaman lebih kurang 6 meter, kurang 18 kaki. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor 2024 siri kedua di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur berjaya menjana nilai transaksi RM1.2 juta memasuki hari kedua penganjurannya. 3 komponen menjadi fokus utama iaitu Expo Antarabangsa Selangor, Makanan dan Minuman, Konvensyen Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor serta Konvensyen Sains Hayat Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad, Datuk Hassan Azhari Idris menjangkakan sasaran tinggi dengan potensi transaksi merentasi pelbagai sektor. Untuk Selangor International Business Summit pada tahun ini kita menyasarkan sebanyak RM7 bilion transaksi perniagaan. Sebenarnya kita dah melepasi sasaran kita sebab tahun ini kita buat 2 series. Series yang pertama hari itu kita telah laksanakan pada bulan Julai dan series yang kedua pada bermula semalam hingga Sabtu inilah. Kalau melihat beberapa perjanjian yang telah dimeterai pada hari ini, untuk acara Malaysia China Entrepreneur Conference pun sudah mencecah 1.13 bilion potensi transaksi perniagaan. Beberapa MOU dan MOC telah ditandatangani hari ini antara beberapa syarikat tempatan dan syarikat-syarikat daripada China. 700 pempamer terlibat pada persidangan yang berlangsung hingga 19 Oktober ini. Turut diadakan persidangan usahawan Malaysia-China membabitkan 550 delegasi dari China di mana Malaysia julung kali menjadi tuan rumah pada tahun ini. Acara kemuncak perbincangan meja bulat bersama Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah selaku penaung Diraja Invest Selangor bersama beberapa wakil kedutaan sebagai 10 pelabur teratas di Selangor. Antaranya Belanda, Perancis, Indonesia, Thailand, United Kingdom dan China. Pelbagai isu dibincangkan seperti semikonduktor, tenaga hijau serta kerjasama latihan dalam pelbagai bidang bagi menarik lebih banyak potensi pelabur dari ASEAN. Acara penting lain pada hari kedua termasuk Forum Kelestarian Masa Depan Selangor Korea yang membincangkan mengenai teknologi, biotani dan bidang lain berkaitan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin turut buat penampilan istimewa dengan mempersembah demonstrasi memasak. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.